Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Hamzah Saufi. Saya berada di belakang rumah. Hari ini saya mau berkongsi pada hari Selasa 31 Mac 2020. Esok 1 April 2020. Oke, saya ada satu kisah kepada anda. Saya mau berkongsi kepada anda apa yang saya dapat pada hari ini. Seperti mana pada hari ini kita duduk dalam rumah. Dan orang macam kami, biasanya orang akan mesej untuk minta bantuan makanan, bekalan putus dan sebagainya. Namun, oleh bagaimanapun, saya pergi ke satu tempat yang mereka tidak memohon bantuan makanan pun. Mereka tidak memohon dengan saya. Tapi saya sengaja coba mendekati kosan itu. Kosan itu ialah di tapak, bukan tapak perumahan, tempat orang membina bangunan, membina masjid, membina taman masjid. Okey. Dia di satu tempat di rumah kontrak. Saya dalam kepala saya ialah saya nak berjumpa dengan pekerja-pekerja Indonesia kerana saya tahu saya dapat berita kerana ada pekerja Indonesia yang terputus bekalan makanan. Jadi kita sebagai orang Islam, kita tidak kisahlah dia orang Indonesia kah, Bangladesh kah, Malaysia kah, Filipina kah. Yang penting dia adalah manusia, saudara saya. Jadi bila saya mendekati kosan itu, saya lihat ada seorang pemuda datang. Orang itu boleh fasih berbahasa Sarawak. Dan saya heran, saya ingatkan dia orang Indonesia juga. Dalam satu kelompok semua orang Indonesia, dia seorang saja yang Malaysia. Dan dia orang Iban, dia berbangsa Iban. Dan saya terkejut, walaupun badan dia banyak tatu bukan tatu yang macam naga ikan, tidak. Tatu orang Iban. Walaupun ada tatu asli, tatu lama orang tempatan, tetapi dia orang Islam. Dia orang Islam. Saya tertarik dengan kisah seorang ini. Jadi bila saya lihat dia mu'alaf, dia masuk Islam bukan kerana kahwin, dia masuk Islam kerana dia bermimpi. Dia bermimpi berjumpa seorang budak. Dia jumpa seorang budak, mengajarnya syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 malam berturut-turut. Bayangkan 3 malam berturut-turut dia bermimpi budak itu mengajarnya syahadah. Selepas itu dia masuk Islam. Umurnya pada masa itu 22 tahun. Umur dia masa itu 22 tahun. Iaitu tahun 2002 dia memeluk Islam. Dia bukan masuk Islam kerana kahwin. Sampai sekarang dia belum kahwin lagi. Masih single. Dia kerja buat rumah, buat bangunan, simen lah, apalah. Semua dia buat. Cat lah. Dia pekerja biasa saja. Namun banyak cerita menarik saya dengar. Ketika dia di Johor dulu, di Semenanjung Malaysia, dia telah bawa 5 orang berbangsa Iban juga. Dia membawa 5 orang memasuk Islam. Jadi kawannya 5 orang itu pekerja kontrak juga masuk Islam melalui seorang pemuda ini. Saya sangat kagum dengan ceritanya. Kerana dia cakap dia cinta kepada Allah, dia suka kepada Allah. Dan dia bertanya kenapa orang tidak lihat kebesaran Allah yang banyak. Dia bertanya macam itu. Dan kawan-kawan dia yang 5 orang itu yang masuk Islam, salah seorang daripadanya dah boleh mengajar Al-Quran. Mengajar orang baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Subhanallah. Itulah cerita, kisah seorang mu'alaf ini. Selain daripada itu, mu'alaf ini pernah bercerita kepada saya. Sejak dia berumur 7 tahun, dia pernah melihat langit. Di langit dia lihat mula-mula dia lihat tangan yang ada mulut. Tangan yang ada mulut. Dan lepas itu dia tengok perempuan di mana rambutnya terbakar. Lepas itu lidah dipotong. Masa kecil lagi dia sudah melihat benda-benda yang aneh. Sehingga sekarang, tahun 2009 dia bercerita bahawa dia melihat kalimah Allah di atas langit. Dia melihat kalimah Allah di atas langit. Selepas itu, dia pernah melihat burung sujud di dalam masjid. Ini bukan mimpi. Dia melihat burung sujud di dalam masjid. Bayangkan di tangga masjid burung itu sujud. Dan dia tangkap menggunakan kain sarung dia. Itulah cerita seorang mu'alaf ini. Apa yang saya kagum ialah dia masih istiqamah. Walaupun kerja dia kerja biasa saja macam mengecat simen. Tapi dia istiqamah. Tempat dia kerja berdekatan dengan masjid. Kerja, karena masjid itu belum siap, jadi dia duduk di kosan rumah
tumpangan rumah kontrak, pekerja kontrak bersama orang Indonesia. Dia seorang saja. Jadi itulah sebabnya saya bercerita kepada anda supaya anda melihat betapa gigihnya seorang ini menolong agama Allah. Dia menolong agama Allah walaupun keadaan dia sederhana, tapi dia kuat menolong. Semoga anda di luar sana tolonglah berdoa kepada kawan saya itu. Dia seorang saja yang duduk dengan orang Indonesia. Kita tidak kisah di Indonesia kah, di Malaysia kah, tetapi itu yang saya jumpa dalam saya pergi berjumpa dengan orang Indonesia. Saya sangka ada seorang mu'alaf duduk di situ. Dia dijaga oleh geng-geng Indonesia itu. Subhanallah, alhamdulillah, illallah akbar. Dalam sebuah ayat surah Muhammad ada satu surah tentang menolong agama Allah, iaitu innal ladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang beriman, in tansurullah, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan yansurkum, Allah akan menolong kamu. Allah akan tolong orang yang menolong agamanya. Mata dapat diwaris